Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam dan salam Go into Impossible. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang membolehkan kita sekali lagi pada malam ini bersama-sama untuk berkongsi satu kefahaman dalam TBST, iaitu trik kefahaman bentuk market Z. Trik kefahaman Z ataupun trik kefahaman bentuk market Z adalah satu kefahaman yang memberikan kita isyarat awal bahawa sesuatu perjalanan yang sedang berlaku itu akan berakhir. Dan yang paling penting, target kita yang ketiga, kita boleh menggunakan trik kefahaman Z semasa kita trading. Z tu hanyalah sekadar nama sahaja untuk membezakan dengan trik-trik kefahaman bentuk market yang lain. Jadi tak perlulah kita tahu makna sebenarnya Z ya. Sebenarnya nama Z ni Abadin bagi sempena nama saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin sekadar perhargaan beliau kepada saya kerana bersama-sama beliau membantu kawan-kawan untuk mempelajari TBST. Trik kefahaman Z ini mula dikenalkan sekitar bulan September tahun 2013. Sebelum lagi projek GOTI pertama dilancarkan. Tujuan kita untuk mempelajari trik kefahaman Z pada malam ini ada 3 matlamat ya, ataupun 3 objektif. Bolehlah kawan-kawan yang saya hormati merujuk kepada nota yang telah saya disediakan. Matlamat kita yang pertama ataupun target kita juga dipanggil objektif ya. Yang pertama dapat mengenali bentuk market di chart ya, yang kita namakan sebagai bentuk market trik kefahaman Z. Matlamat kita yang kedua, kita dapat membezakan di antara bentuk market kefahaman Z yang kukuh, yang biasa atau lazimnya berfungsi dengan baik, dan satu lagi bentuk trik kefahaman Z yang batal, berisiko ataupun yang tidak menjadi. Boleh baca nota yang saya sediakan tu di samping mendengar penerangan daripada saya. Jadi TKZ sekali lagi adalah satu bentuk market yang memberikan kita kefahaman ataupun isyarat awal bahawa sesuatu perjalanan yang sedang berlaku akan berakhir. Jadi ini adalah bentuk market akhir perjalanan. Selepas berlakunya TKZ, market sama ada bertukar arah ataupun sekurang-kurangnya melakukan repair yang juga dipanggil sebagai correction ataupun pembetulan. TKZ adalah satu bentuk kefahaman yang berlaku sebaik sahaja TKJ terbentuk. Jadi untuk mengenali TKZ dengan baik, kita seharusnya mengenali terlebih dahulu bentuk market TKJ yang telah saya terangkan, iaitu ada 3 bentuk. TKZ secara lazimnya berfungsi dengan baik ataupun selalu menjadi ya, ataupun biasanya akan kukuh apabila market berada di dalam port, dan sebaliknya jika market exit port. Bentuk yang kita kira sebagai TKZ sebenarnya adalah berisiko. Jadi adalah lebih baik kita mengelak mengambil entry TKZ semasa exit port. Bentuk market TKZ ada, saya pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kita ada bentuk perjalanan yang jelas, sama ada menaik atau menurun.
Jadi kita nampak dengan jelas perjalanan berkenaan. Biasanya sekurang-kurangnya 3 jam candle yang sama arah. Selepas membuat satu perjalanan yang jelas, market di hujung perjalanan akan membuat satu candle yang besar yang kita panggil sebagai candle sifat. Dan bentuk perjalanan berkenaan lazimnya adalah berbentuk TKJ. Selepas candle sifat close, kita ada satu lagi candle yang lazimnya bersaiz kecil yang kita panggil dia candle sideways. Yang mempunyai arah yang sama dengan perjalanan yang sedang berlaku. Candle kecil itu atau candle sideways itu melepasi candle sifat. Satu lagi bentuk selain daripada candle kecil tadi, candle sideways tadi, selepas candle sifat masih ada satu lagi candle yang melepasi candle sifat dalam bentuk candle seksi, iaitu candle yang mempunyai size shadow yang lebih besar daripada body. Candle sideways ataupun candle seksi yang muncul selepas candle sifat dikatakan sebagai melengkapkan volume perjalanan ataupun masa untuk berlakunya putar arah ataupun pertukaran perjalanan. Bolehlah kita lihat di muka surat 2, rajah yang pertama. Contoh yang pertama tentang TKZ. Contoh yang saya pilih itu ialah pada 2 Disember 2013, iaitu bersamaan dengan hari Isnin. Saya ulang semula bentuk market 3Z. Kita ada satu perjalanan yang jelas yang berakhir dengan satu candle sifat. Selepas candle sifat, muncul satu lagi candle kecil, candle sideways ataupun candle seksi melepasi candle sifat. Itu ialah bentuk market TKZ. Entry kita selepas candle sideways close. Entry dibuat selepas candle sideways close. Dalam arah yang berlawanan dengan perjalanan yang berlaku. Arah songsang lah. Dan TKZ dikatakan mempunyai kadar menang yang tinggi ataupun kebarangkalian untuk menang yang tinggi. Dan biasanya TP-nya dicadangkan antara 10 hingga 20 pip sahaja. Lihat rajah 1. Lihat perjalanan yang menaik yang saya tandakan dengan kotak berwarna hijau. 3 candle bar yang berturut-turut dalam kotak yang diwarnakan dengan warna hijau. Perjalanan menaik itu bermula pada jam 9 malam. Dalam rajah ini saya ada sertakan sekali jam bagi setiap candle. Jadi nombor-nombor di berhampiran dengan candle itu menurut jam atau waktu Malaysia, bagi memudahkan kita mengenali ataupun bagi memudahkan kita mempelajari TKZ. Perjalanan menaik bermula pada jam 9 malam. Diikuti oleh satu candle kecil pada jam 10 malam. Kemudian satu candle yang lebih besar pada 11 malam. Jadi apabila candle jam 11 malam close, kita nampak dengan jelas satu perjalanan menaik berbentuk TKJ type 1. Selepas candle besar yang kita jangka sebagai candle sifat close, iaitu pada jam 11 malam, kita ada satu lagi candle kecil, candle buy yang melepasi candle sifat pada jam 12. Jadi kita sekarang ada bentuk TKZ yang lengkap, iaitu satu perjalanan yang jelas kelihatan pada mata kasar kita ataupun mata asli kita, dan berakhir dengan satu candle besar sebagai candle sifat pada jam 11 malam. Selepas candle sifat, kita ada satu candle kecil atau candle sideways melepasi candle sifat. Kita akan entry sell pada jam 1 pagi. Contoh yang kedua TKZ ialah pada muka surat 3 ataupun pada rajah yang kedua. Lupa saya nak bagi tahu, jika selepas candle sifat, candle yang muncul ialah candle
kecil sideways, saya panggil ini TKZ Type 1. Dalam rajah 2, iaitu pada muka surat 3, kita ada satu lagi bentuk TKZ, iaitu selepas candle sifat. Candle yang melepasi candle sifat itu ialah berbentuk candle seksi. Jadi saya namakan ini sebagai TKZ Type 2. Jika dilihat pada rajah 2 TKZ Type 2, kita ada satu perjalanan yang jelas yang saya tanda di dalam kotak berwarna hijau tu. Bentuk market adalah menaik dan bermula pada jam 1, jam 2 dan jam 3. Jam 3 petang adalah candle yang paling besar dalam perjalanan yang menaik itu. Bentuk perjalanan itu hampir menyamai bentuk TKJ Type 2. Selepas candle sifat pada jam 3 petang berkenaan, iaitu pada jam 4 petang, kita ada satu candle melepasi candle sifat dalam bentuk candle seksi. Jadi ini ialah satu bentuk TKZ. Kita boleh enter market dengan position sell selepas candle seksi close, iaitu pada jam 5 petang. Seterusnya, contoh TKZ yang ketiga, iaitu pada muka surat 4, rajah 3. Satu bentuk TKZ dalam perjalanan repair. Pada 21 September, ini date yang saya pilih ini 22 September. Sebelum 22 September 2014, iaitu pada 21, kita ada satu market yang bergerak kuat satu arah, iaitu ke arah sell. Market yang sebelum ini dalam perjalanan menaik berakhir daripada SSD volume. Jadi kita nampak perjalanan menaik sebelum ini telah pun berakhir dengan wujudnya SSD volume. Kemudian perjalanan menurun bermula dengan bentuk supply TKU, kemudian disambung dengan SSJ TKT, kemudian disambung lagi dengan TK3 candle berlawanan. Jadi berdasarkan bentuk market yang kuat bergerak satu arah, jadi arah SH1 yang sepatutnya dipilih pada hari Isnin 22 September ialah arah sell. Bolehlah kita rujuk sekarang di rajah yang saya buat. Itu pada hari Isnin, kita sekarang fokus pada TKZ pada hari berkenaan. Pada jam 11 pagi, kita ada satu permulaan perjalanan menaik. Jam 11, jam 2, jam 1, kita ada satu candle bar. Kemudian jam 2, jam 3, market berbentuk merata. Sila lihat perjalanan menaik dalam kotak hijau tu. Pada jam 4 petang, kita ada satu candle bar yang paling besar dalam perjalanan menaik itu. Jadi, secara jelas bahawa candle besar itu mungkin menjadi candle sifat bagi perjalanan menaik. Ataupun perjalanan menaik ini merupakan perjalanan repair kepada perjalanan sell yang berarah SH1. Apabila candle jam 4 petang close, kita ada bentuk market seperti TKJ Type 3. Selepas candle sifat berkenaan, iaitu pada jam 5 petang, kita ada satu candle kecil berarah buy yang melepasi candle sifat berkenaan. Jadi kita sekarang ada bentuk market TKZ Type 1. Jadi bolehlah kita entry sell pada jam 6 sebaik saja candle jam 5 petang close, dengan mengambil kira perjalanan menaik ini adalah perjalanan repair sahaja, kerana kita tahu bahawa arah SH1 semalam adalah kuat ke arah sell. Kita pergi ke bahagian yang kedua untuk mengenali bentuk market TKZ yang kukuh dan satu lagi TKZ yang berisiko ataupun mungkin juga batal. Sila buka muka surat 4, bahagian sebelah bawah tu pada tajuk TKZ yang kukuh. Kita memerlukan gabungan ataupun paduan elemen-elemen ataupun asas-asas penting TDST bagi membantu kita membuat keputusan bahawa bentuk market TKZ yang kita nampak di chart
adalah kukuh ataupun boleh kita ambil sebagai entry. Secara lazimnya TKZ adalah kukuh ataupun berfungsi dengan baik apabila market berada di dalam port, dan apabila market exit port adalah lebih baik kita mengelakkan daripada masuk entry berlawanan arah, sama ada melalui setup TKZ ataupun TKJ. Jadi yang pertama saya tulis di situ, TKZ lazimnya berfungsi dengan baik untuk menjadi bentuk market putar arah. Yang pertama, apabila market berada dalam port, yang juga kita panggil market putar arah. Market dalam port bersifat mudah putar arah. Yang kedua, perjalanan yang melibatkan TKZ itu adalah jelas. Kita nampak dengan mata kasar kita, perjalanan, ada satu perjalanan yang jelas. Biasanya sekurang-kurangnya 3 candle, dan perjalanan itu sepatutnya berakhir dengan satu candle besar sebagai candle sifat. Yang ketiga, arah daripada bentuk market TKZ sebaiknya mengikut arah market HH1 ataupun mengikut arah market exit port. Arah HH1, jika market exit port, arah market keluar daripada port itu ialah arah HH1. Tapi jika market berada di dalam port, arah HH1 bergantung kepada kedudukan. Jika market berada di sebelah bawah port, arahnya ialah buy. Jika market berada di sebelah atas port, arah HH1 ialah sell. Yang keempat, arah TKZ sepatutnya mengambil kira kedudukan apabila dia berada di dalam port, iaitu arah TKZ sepatutnya ialah buy apabila kita berada di kedudukan low port, ataupun sepatutnya sell apabila kita berada di kedudukan di high port. Yang kelima, perjalanan yang melibatkan TKZ sepatutnya berbentuk TKJ. Jadi kita nampak satu trade ke pah margin, tetapi selepas candle sifat masih ada satu lagi candle, sama ada candle sideways ataupun candle seksi melepasi candle sifat bagi mempercukupkan volume atau masa pertukaran perjalanan. Yang keenam, saya tulis kat situ ialah apabila TKZ berlaku dalam perjalanan market repair yang kita panggil sekarang perjalanan HHR. Jadi kita ada arah yang jelas daripada HH1, kemudian market membuat arah yang berlawanan dengan arah HH1 dalam bentuk market repair, dan di akhir market repair terbentuknya TKZ. Faktor gabungan yang ketujuh adalah tentang halangan pada perjalanan yang diberikan oleh support-support TBST, seperti daripada HH1 high and low, zombie buy ataupun zombie sell, begitu juga support daripada zone A ataupun daripada support kawasan laut tenang. Dan yang ke-8, apabila perjalanan yang sedang berlaku itu telah mencapai ataupun menghampiri volume maksimum yang lazimnya berulang pada masa berkenaan. Dan ini biasanya berlaku apabila market berada di dalam port. Yang ke-9, kita menggunakan faktor masa. TKZ berlaku di waktu yang biasa market putar arah, ataupun di waktu market membuat correction ataupun repair. Biasanya di sebelah petang pada jam 6 dan 7, dan di sebelah malam pada jam 11 malam dan 12 malam. Dan yang terakhir, di dalam perjalanan yang sedang berlaku itu terdapatnya doji atau candle besar kecil sebelum candle sifat. Ini lazimnya memberi satu petanda yang kukuh
market mungkin berputar arah. Muka surat 5, kita berpindah ke bentuk TKZ yang berisiko pada muka surat 5. TKZ adalah berisiko ataupun sepatutnya kita elakkan daripada mengambil entry apabila market keluar daripada port ataupun exit port. Jadi mengambil position yang berlawanan dengan arah exit port adalah sangat berisiko yang sepatutnya kita elakkan. 3Z adalah berisiko. Yang pertama saya tulis di situ. Perjalanan adalah tidak jelas. Kita tidak nampak ada satu perjalanan yang jelas. Market mungkin berbentuk sideways. Jadi kita biarkan dahulu perjalanan market itu adalah jelas dan berakhir dengan kena sifat. Yang kedua, perjalanan yang sedang berlaku itu belum berakhir dengan satu kena besar. Maknanya kita belum nampak wujudnya satu kena sifat. Jadi adalah lebih baik kita menunggu satu kena besar muncul sebelum mengambil posisi putar arah. Dan seterusnya, yang ketiga, yang lazimnya menyebabkan TKZ berisiko. Apabila arah yang diberikan oleh TKZ berlawanan dengan arah SS1 ataupun arah perjalanan SST. Yang keempat, apabila arah TKZ adalah berlawanan dengan perjalanan arah market exit port, hampir sama dengan yang ketiga. Jadi kalau kita nampak ada satu arah exit port dan wujudnya TKZ, adalah lebih baik kita berdiam diri sahaja. Yang kelima, apabila arah TKZ berlawanan dengan arah market yang bergerak kuat satu arah, market yang secara perlahan bergerak dalam satu arah, dengan candle-candle yang kecil berterusan dalam bentuk PKN. Jadi bentuk-bentuk market seperti ini biasanya mengambil masa yang lama sebelum berputar arah. Jadi kita harus berhati-hati dengan market yang kuat bergerak satu arah. Faktor yang ketujuh, dari segi volume. Apabila volume perjalanan belum mencapai volume maksimum yang lazim berulang pada masa sekarang. Jadi jika volume masih lagi kecil, kita seharusnya berhati-hati jika ingin mengambil posisi putar arah. Dan yang terakhir, yang ke-8, apabila perjalanan itu tidak dihalang, maksudnya kita tidak ada support yang berdekatan dengan TKZ, kita seharusnya berhati-hati. Support-support TBSC tadi, SH1 high and low, zombie, support laut tenang, begitu juga zone A. Jika perjalanan itu tidak berhampiran dengan support-support itu, kita harus berhati-hati dengan bentuk TKZ. Saya pergi ke bahagian terakhir dalam muzakarah TKZ pada malam ini, iaitu menggunakan TKZ di dalam trading. Sila rujuk muka surat 6. Seperti lain-lain trik kefahaman, kita seharusnya menggunakan gabungan bagi menguatkan sesuatu kefahaman. Gabungan itu antaranya dari segi status market, arah market, kedudukan, support-support PST, volume dan masa. Yang pertama, kita harus tahu, saya fikir ini yang paling penting, tentang status market. Adakah market sekarang berada di dalam port, ataupun market sekarang berada dalam keadaan exit port. Kerana TKZ lazimnya mudah terbentuk atau lazimnya berfungsi. Kerana TKZ lazimnya mudah terbentuk ataupun berfungsi dengan baik apabila market berada di dalam port. Sebaliknya apabila market exit port. TKZ yang berlawanan dengan arah exit port biasanya tidak menjadi. Jadi kita sepatutnya elakkan mengambil TKZ yang berlawanan dengan arah exit port. Yang kedua, kita patut tahu tentang arah dan kedudukan arah SS1 yang kita panggil sekarang ataupun
arah perjalanan market. Jika market dalam port, arah entry sepatutnya adalah buy di low port ataupun di SH1 low ataupun di zombie buy tu. Ada salah spelling sikit. Masih lagi market dalam port, kalau kita ingin mengambil entry sell daripada TKZ, sepatutnya kita berada di kedudukan high port ataupun berhampiran dengan kedudukan SH1 high ataupun berhampiran dengan kedudukan zombie sell. Jika market adalah exit port, market yang bergerak satu arah, kita seharusnya mengambil posisi yang sama dengan arah exit port. Jika arah exit port ialah buy, entry TKZ sepatutnya juga dalam arah buy yang lazimnya berlaku di akhir perjalanan market repair. Jika arah exit port ialah sell, maka entry daripada tiket Z sepatutnya berarah sell juga. Dan ini lazimnya berlaku di kawasan high bagi perjalanan market repair, iaitu di akhir kawasan market repair. Faktor yang ketiga ialah halangan-halangan atau rejection daripada support TBST yang ada. Jadi TKZ seharusnya arah TKZ sepatutnya dibantu oleh atau dihalang oleh support TBST. Contohnya di sempadan port, high port atau low port, ataupun di kawasan SH1 high and low. Selain daripada itu, support TBST yang boleh menghalang perjalanan market ialah di kawasan zombie buy dan zombie sell. Begitu juga support daripada kawasan laut tenang ataupun support daripada kawasan zone A hari ini ataupun semalam. Faktor yang keempat, dari sudut volume, kita harus mengukur volume perjalanan yang telah berlaku, dan volume itu sepatutnya telah mencapai volume maksimum yang lazimnya berulang pada masa berkenaan. Sebagai contohnya di sini, jika market didapati berada di dalam port, kita harus mengukur perjalanan awal dan akhir di dalam port yang sebelum ini yang lazimnya berulang. Jadi volume-volume berkenaan kita harus jadikannya sebagai panduan dalam perjalanan yang melibatkan TKZ. Jika market exit port, TKZ sepatutnya diambil di akhir perjalanan repair dalam arah yang sama dengan arah exit port. Jadi volume yang patut kita ukur ialah volume market repair ataupun volume perjalanan repair yang lazimnya berulang pada masa-masa yang terdekat sekarang. Volume itu harus kita bandingkan dengan volume yang berakhir dengan TKZ. Bolehlah kita lihat bersama-sama satu contoh trade menggunakan TKZ sebagai entry bagi TKZ yang kukuh pada muka surat 7. Lihat rajah yang keempat. Pada rajah keempat, ini ialah market EJ pada hari Selasa 19 Mac 2013. Lihat perjalanan yang menurun dalam kawasan yang berkotak hijau. Sebelum perjalanan menurun itu, market adalah dalam keadaan menaik. Maknanya pada 18 Mac, market dalam bentuk menaik. Jadi di 19 Mac, market menurun pula. Perjalanan menurun pada 19 Mac bermula pada jam 11 pagi. Sila lihat rajah berkenan ada ditandakan jam berdasarkan number di berhampiran dengan candle. Sebelum tu saya ada sedikit tertinggal tentang panduan trading menggunakan TKZ. Sepatutnya faktor yang kelima dari segi masa, somehow saya tertinggal. Kita juga sepatutnya mengambil kira dari segi masa. Masa juga penting, terutamanya apabila kita ingin mengambil posisi
putar arah sebaiknya masa itu berlaku pada waktu repair ataupun waktu utama stesen pertukaran masa satu di akhir TO ataupun akhir LO. Selain daripada akhir TO ataupun akhir LO, market lazim bertukar arah pada akhir UO ataupun untuk lebih tepat lagi pertukaran arah ataupun market akan sekurang-kurangnya melakukan repair pada jam 6 dan 7 petang. Satu lagi waktu repair yang lazim berlaku 11 dan 12 malam. Okey, kita berbalik pada contoh trade menggunakan TKZ yang saya berikan pada rajah 4 muka surat 7. Perjalanan menurun pada 19 Mac bermula pada 11 pagi dan berterusan turun sehingga jam 11 malam dengan satu candle besar. Jadi candle sell pada jam 11 malam dengan jelas kelihatan saiz ni paling besar bagi perjalanan menurun berkenaan. Jadi candle jam 11 malam mungkin menjadi candle sifat. Jadi candle jam 11 malam yang paling besar dalam perjalanan menurun yang sedang berlaku itu mungkin menjadi candle sifat. Selepas candle besar sell jam 11 malam close pada jam 12 malam, kita ada satu candle kecil yang melepasi candle sifat. Candle itu ialah candle kita namakan sebagai candle sideways. Market sekarang berbentuk TKZ. Susulan daripada bentuk market 3J. Market adalah menurun bermula pada, kita boleh lihat selepas repair jam 7, jam 8 market repair, 7-8 malam market repair, jam 9 market turun balik, 10 dan 11 malam. Daripada jam 9 malam hingga jam 10, jam 11, jam 10 satu candle yang lebih besar, jam 11 paling besar. Jadi bentuk perjalanan menurun itu hampir menyamai TKJ type 2. Dan selepas candle besar pada jam 9 malam, kita ada satu candle kecil sebagai candle sideways. Masih melepasi candle sifat. Jadi bentuk market sekarang adalah TKZ. Jadi bagi tujuan untuk membantu kita membuat keputusan, yang pertama sekali kita patut melihat dari sudut status market. Sama ada market ini bergerak satu hala ataupun market ini kita panggil dia berada di dalam port. Jika kita lihat perjalanan pada 18 Mac adalah menaik. Kemudian pada 19 Mac, hari yang kita ingin trade ni, market menurun pula. Dan menurun sehingga berhenti di satu kawasan zombie buy ataupun di kawasan SH1 low. Jadi bagi saya market ini menaik dan menurun. Bentuknya adalah sifat-sifat market di dalam port, cuma volumenya agak besar. Jadi bentuk market ini bagi saya ialah masih dalam port, tetapi size port agak besar. Market menaik dengan volume yang besar dan menurun juga dalam kawasan yang hampir sama. Jadi menaik dan menurun yang seolah-olah terikat dalam kawasan yang hampir sama. Perjalanan menurun dia adalah lebih kurang 230 pip. Perjalanan menurun selepas 3Z lebih kurang volume perjalanan menaik lebih kurang 230, ada saya tandakan di situ. Sementara volume perjalanan menurun selepas 3Z lebih kurang 210. Jadi perjalanan menaik dan menurun itu seolah-olah terikat dalam satu kawasan yang besar. Bagi saya market ini masih di dalam port. Kemudian kita akan dapati bahawa perjalanan menurun ini adalah jelas berakhir dengan satu candle sifat dengan bentuk market TKJ type 2. Itu ialah alasan yang kedua mengukuhkan TKZ. Yang ketiga, market ini seolah-olah terhalang oleh satu support, iaitu zombie buy. Jadi ini menguatkan lagi bahawa market mungkin berputar arah atau akan mengalami repair. Jadi ini menguatkan lagi market mungkin berputar arah ataupun sekurang-kurangnya akan melakukan repair.
Yang keempat, volume menurun yang melibatkan TKZ, iaitu apabila candle close pada jam 12 malam. Hampir menyamai perjalanan menaik. Perjalanan menaik sampai ini lah. Volume 230, perjalanan menurun di TKZ. Lebih kurang 210 pip. Jadi bagi saya dari segi volume, perjalanan menurun sekarang hampir menyamai perjalanan menaik yang berlaku sebelum ini. Sebab yang terakhir dari segi masa, TKZ berlaku pada waktu yang lazimnya market bertukar arah atau waktu yang lazimnya market akan melakukan repair, iaitu pada 12 malam. Jadi secara keseluruhannya, entry daripada TKZ arah buy bagi saya adalah kukuh, berdasarkan faktor-faktor gabungan utama TBST. Kita pergi ke contoh yang terakhir pada malam ini. Saya harap sebelum ke-12 kita boleh habiskan muzakarah bagi tajuk TKZ pada malam ini. Sila lihat muka surat 8. Ini adalah satu contoh TKZ yang berisiko ataupun boleh juga kita anggap sebagai batal, yang tidak perlu kita ambil entry-nya. Sila refer Rajah 5, iaitu pada muka surat 8. Contoh yang saya pilih ini pada hari Selasa 11 November 2014. Satu contoh yang baru. Sila lihat perjalanan menaik yang saya tandakan di dalam kawasan kotak hijau. Sebelum perjalanan menaik itu, market secara jelas berada dalam keadaan pot, menaik, menurun, menaik. Jadi market sebelum perjalanan menaik itu berstatuskan dalam pot. Perjalanan menaik pada 11 November ini bermula pada jam 10 pagi. Sebelum 10 pagi itu kita ada satu laut tenang yang lama, 5 jam, laut tenang memanjang. Ini adalah satu contoh bentuk market SSC laut tenang. Pada jam 10 pagi, kita ada satu candle bar yang close mengatasi kawasan laut tenang. Jadi itu ialah sebagai isyarat awal atau sebagai candle arah perjalanan buy akan bermula. Jadi market bermula perjalanan buy-nya pada jam 10 pagi. Perjalanan buy itu bermula daripada bentuk market SSC laut tenang. Jadi secara kita memahami market ini mungkin bergerak kuat ke atas. Pada jam 12 tengah hari kita ada satu candle buy yang agak besar yang berjaya close di luar kawasan pot, di luar kawasan sepadan atas pot. Jadi itulah petanda market adalah exit pot. Perjalanan menaik ini mungkin berterusan jika ada faktor-faktor sokongan sebagai enjin meneruskan perjalanan buy. Pada jam 1 tengah hari kita ada candle sell sebagai repair. Kemudian pada jam 2 market meneruskan perjalanan buy. Jadi bentuk market pada apabila candle jam 2 petang close adalah berbentuk 3 candle berlawanan, atau kita rujuk itu sebagai penyambung bagi perjalanan buy ataupun enjin bagi perjalanan buy. Jadi apabila candle jam 2 petang close, kita sekarang ada market yang exit pot yang disambung oleh 3 candle berlawanan sebagai enjin, dan perjalanan ini bermula daripada SSC laut tenang. Jadi kita boleh simpulkan dengan mudah bahawa arah SS1 sekarang atau arah market sekarang adalah arah buy. Jadi mengambil posisi sell adalah berisiko. Pada jam 3 petang kita ada satu lagi candle buy yang saiznya secara jelas paling besar dalam perjalanan menaik ini. Jadi apabila candle jam 3 petang close, candle buy itu mungkin menjadi candle sifat.
Pada jam 4 petang, kita ada satu lagi candle buy yang besar kecil sebagai candle sideways yang melepasi candle besar yang mungkin menjadi candle sifat dalam perjalanan menaik ini. Jadi, market sekarang apabila sahaja candle buy yang besar kecil tadi close, market sekarang berbentuk TKZ. Iaitu TKZ yang memberikan kita entry arah sell. Tapi entry TKZ arah sell ini sepatutnya tidak perlu kita ambil kerana dikira sebagai berisiko. Sebab-sebab saya memilih ini sebagai berisiko, yang pertama, arah TKZ adalah berlawanan dengan arah perjalanan SST, iaitu yang bermula dengan SSC Laut Tenang di sebelah pagi. Jadi perjalanan ini kita agak akan kuat dalam satu arah. Yang kedua, candle buy jam 12 tengah hari telah close mengatasi sepadan atas port. Itu ialah petanda awal market exit port. Dan itu ialah petanda awal market exit port arah buy. Dan arah exit port arah buy disambung atau disokong oleh satu enjin dalam bentuk 3 candle berlawanan pada jam 2 petang. Jadi, mengambil arah posisi sell daripada TKZ pada jam 5 petang merupakan satu entry yang saya fikir sangat berisiko kerana berlawanan dengan arah HS1, iaitu arah exit port arah buy. Sebelum saya mengakhiri muzakarah pada malam ini, saya sertakan contoh-contoh yang lain bagi TKZ. Bolehlah kawan-kawan yang saya hormati semua meneliti tarik-tarik itu dan bolehlah digunakan sebagai mengulas, sebagai latihan untuk melukis dan mencari sebab adakah TKZ itu kukuh ataupun berisiko. Saya sudahi muzakarah saya pada malam ini di sini. Saya harap muzakarah ini sedikit sebanyak dapat membantu kawan-kawan semua dalam memahami TKZ. Jadi sebarang kekurangan atau kelemahan muzakarah ini harap mohon dia maaf. Selamat malam. Salam Go Into Possible. Selamat malam. Salam Go Into Possible. Jumpa lagi. Terima kasih.